Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sambung lagi mudzakarah kitab Matan Safinatin Najah. Kita dah selesai membincangkan tentang syarat sah Jumaat. Kita sebut ada 6. Yang ke-6 ialah mesti Jumaat itu didahului oleh 2 khutbah. Kalau tidak didahului oleh 2 khutbah, maka tidak sah Jumaat itu. Maka dibincangkan selepas itu tentang khutbah itu sendiri. Rukun-rukun khutbah, syarat-syarat sah khutbah. Itu. Okey, kita baca. Faslun arkanul khutbataini khamsatun. Satu pasal yang membincangkan tentang rukun khutbah. Rukun 2 khutbah ada 5. Rukun 2 khutbah. 2 khutbah tu bukanlah kita khutbah sekali, lepas tu khutbah kali kedua. Tidak. 2 khutbah itu maksudnya lepas kita bercakap, membuat beberapa rukun, kita duduk, lepas tu kita bangun balik. Duduk tu, sebelum duduk dipanggil satu khutbah, lepas duduk dipanggil khutbah yang kedua. Sebab tu dipanggil dua khutbah. Ada 5 rukun khutbah. Yang pertama, hamdulillah fihima. Kita kena hamd, puji Allah Ta'ala dalam khutbah pertama dan dalam khutbah kedua. Hamdulillah kat sini sama ada kita guna lafaz ahmadullah, kita guna lafaz alhamdulillah, ataupun kita sebut lillahil hamdu, ataupun hamdan lillah, ana hamidun lillah, boleh belaka. Yang penting ada lafaz alhamd. Sama ada alhamd itu dijadikan isim fa'il ataupun selain daripada itu. Sama ada alhamd duduk di depan ataupun duduk belakang. Kita sebut alhamdulillah. Alhamdu tu kat depan. Lillahil hamd. Alhamd di belakang. Tak ada masalah. Kemudian alhamd itu mesti disandarkan kepada Allah. Kepada Allah. Tak boleh kita sebut alhamdu lirrahman, alhamdu lirrahim, alhamdu lilquddus. Tak boleh. Mesti sebut alhamdulillah. Jadi lafaz alhamdu tu mesti ada. Lepas tu lafaz Allah tu mesti ada. Alhamdulillah. Kalau kita tukar lafaz alhamd, kita sebut asyukru lillah. Kita sebut la ilaha illallah. Lafaz Allah ada. Cuma alhamd tidak ada, kita sebut la ilaha illallah. Ketika itu tidak sah. Mesti ada alhamd, mesti ada Allah. Begitu. Dan disyaratkan dan pujian kepada Allah itu menjadi rukun, sama ada pada khutbah pertama ataupun khutbah kedua. Mana dua-dua khutbah itu dimestikan, diwajibkan kita memuji Allah Ta'ala. Yang kedua, as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fihima. Selawat ke atas Nabi alaihi salatu wassalam pada kedua-dua khutbah juga. Itu rukun yang kedua bagi khutbah. Nak selawat lagu mana? Allahumma salli ala Muhammad, ataupun sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Ahmad, sallallahu ala Rasul, Allahumma salli ala Ahmad, Allahumma salli ala Rasul. Ikutlah. Usalli, nusalli, boleh belaka. Sahaja aku berselawat, kami berselawat, Allah berselawat ke atas Nabi Muhammad, wahai Allah selawatlah kepada Nabi Muhammad, ataupun kepada Ahmad, ataupun kepada Rasul, boleh belaka. Jadi tak mesti guna nama Muhammad. Kita tukar Muhammad kepada Ahmad boleh. Ahmad kepada Ar-Rasul boleh, tidak ada masalah. Yang penting ada lafaz as-salah, as-salat. Selawat itulah. Tak boleh. Tak boleh kita sebut rahimallahu Muhammada. Tak boleh kita sebut rahimallahu Muhammada. Kita tukar lafaz as-salat, selawat kepada ar-rahmah, rahimallah. Tak boleh. Ataupun kita sebut sallallahu alaihi, kita guna dhamir juga tidak boleh. Sekalipun ada tempat kembali dhamir, tidak boleh. Itu dikatakan oleh Imam Al-Bajuri. Dah selesai kat situ. Jadi yang kedua, selawat ke atas Nabi dalam khutbah pertama dan juga dalam khutbah kedua. Rukun yang ketiga ialah wal wasiyatu bittaqwa fihima. Dan wasiat dengan takwa pada kedua-dua khutbah. Apa takwa?
imtithalu awamirillah wajtinabu nawahih. Imtithal mengikut perintah Allah dan menjauhi larangannya, itu takwa, makna takwa. Jadi yang ketiga, mesti kita berwasiat untuk bertakwa. Seperti usikum bitaqwallah, aku mewasiatkan kepada kamu dengan takwa kepada Allah. Bila sebut takwa tu, aku mewasiatkan kepada kamu untuk taat kepada Allah, buat apa yang Ta'ala suruh, tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Ataupun kita sebut ati Allah, taat kepada Allah. Wahdharu iqab Allah, takutlah kamu, hati-hatilah kamu, berlindunglah kamu daripada iqab Allah dengan menurut perintahnya. Tidak boleh kita tidak memadai kalau semata-mata kita tahzir anil dunia. Kita sebut tentang apa tu, kekurangan dunia, apa tu, kehinaan dunia. Semata-mata tahzir anil dunia tidak boleh. Malah tak nak mesti kita ada al-has ala ta'ah, tuntutan, gesaan ke atas buat taat, ataupun kita larang orang daripada buat maksiat. Mesti ada salah satu tu. Kalau ada dua-dua lagi syamil lah. Itu yang ketiga. Kalau perasan, yang pertama, yang kedua, yang ketiga ni disyaratkan pada dua-dua rukun, dua-dua khutbah. Khutbah pertama, khutbah kedua, puji Allah Ta'ala, selawat ke atas Nabi, wasiat dengan takwa, diwajibkan pada khutbah pertama, khutbah kedua. Wa qira'atu ayatin minal Qur'an fi ihdahuma. Yang keempat, rukun yang keempat ialah membaca satu ayat yang sempurna yang memberi faham. Ini fi ihdahuma, pada salah satu khutbah. Khutbah pertama atau khutbah kedua, kita diberi pilihan lah. Apa rukun yang keempat? Baca ayat yang sempurna, mana satu ayat yang sempurna dan memberi faham. Tak boleh ayat yang Hamim. Apa makna Hamim? Taha. Ada makna tu, tapi makna tu ghairu maqsud, ataupun ghairu maqsud, apa nak terjemah? Makna tu tidak boleh difahami oleh semua orang lah. Taha, Hamim, apa bagai tu, nak mula-mula apa tu, muqaddimat as-surah tu, as-suwar. Tak boleh guna yang tu, mesti guna ayat yang lain. Ayat Quran yang menyuruh kepada takwa, ayat Quran yang menceritakan tentang azab Allah Ta'ala, begitu. Ayat yang sempurna. Bila nak baca, saya sebut ihdahuma, sama ada khutbah pertama atau khutbah kedua. Itu. Lepas tu dalam khutbah pertama tu bila nak baca, sebelum khutbah kita baca, naik mimbar kita baca ayat Quran dulu, boleh? Ataupun lepas habis khutbah pertama, sebelum duduk untuk khutbah kedua, kita baca ayat Quran, tak ada masalah. Tak. Ataupun lepas habis khutbah kedua, selesai khutbah kedua, sebelum turun mimbar kita baca ayat Quran dulu. Lepas baru bagi salam, turun mimbar, boleh belaka. Cuma wal afdalu an takuna fi akhiril ula. Cuma yang afdal, yang syamilnya, biar duduk di akhir khutbah yang pertama. Biar berada di akhir khutbah yang pertama. Tu. Sebab apa? Sebab nak bagi sama rata. 4 vs 4. Tu kecek apa tu? Bahasa orang putih. Boleh. Jadinya kita sebut rukun pertama, rukun kedua, rukun ketiga tadi tu, mesti ada pada khutbah pertama, khutbah kedua. Rukun keempat, baca ayat Quran, salah satu. Nak buat khutbah pertama boleh, khutbah kedua boleh. Yang kelima, nanti kita akan baca doa untuk kaum muslimin. Tak mesti pada khutbah yang terakhir. Mesti pada khutbah yang terakhir, iaitu khutbah yang kedua. Jadi kita nak bagi sama, akhir 4, khutbah pertama pun 4. 3 tadilah, puji Allah Ta'ala, selawat dan juga wasiat. Tambah satu lagi, baca doa. Duduk pada khutbah kedua. Ada 4 dah kat sana. Yang pertama ni baru 3. Puji Allah Ta'ala, selawat kat atas Nabi, wasiat. Kita letak ayat Quran, supaya sama 4 dah. 4. Begitu. Boleh sebab tu disebut dalam kitab ni, yang afdalnya kita baca ayat Quran di akhir khutbah pertama. Dan tidak memadai sebahagian ayat. Sebahagian ayat yang tidak memberi faham, itu sepakat.
antara Imam Ibnu Hajar, Imam Ramli, tak sepakat. Kalau sebahagian ayat, tak cukup satu ayat lah, sebahagian ayat yang tidak memberi faham, sepakat Imam Ibnu Hajar, Imam Ramli kata tak memadai. Okey, sebahagian ayat yang memberi faham, satu makna, masyarakat ataupun makmum ataupun jemaah dengar tu faham apa yang diminta oleh ayat tu. Nak bertakwa ke, jauh maksiat ke, azab Ta'ala ke, dia faham apa yang nak disampaikan daripada ayat itu. Berbeza dengan Taha, Hamim yang kita sebut tadi. Okay, kalau sebahagian ayat tak, kalau memberi faham, boleh di sisi Imam Ramli. Sebahagian ayat yang panjang yang memberi faham boleh. Tapi Imam Ibnu Hajar kata tak boleh juga. Nak mesti satu ayat di sisi Imam Ibnu Hajar. Yang terakhir, wa du'a'u lil mu'minina wal mu'minati fil akhirati. Berdoa untuk orang mukminin dan juga mukminat pada akhir khutbah. Itu rukun yang kelima, kena berdoa. Berdoa mesti berdoa dengan perkara yang ukhrawi, perkara yang berkait dengan akhirat. Tak boleh berdoa untuk orang Islam kaya, tak. Bagi orang yang tak ada duit dapat duit, yang tak ada kereta dapat kereta, yang tak ada motor dapat motor. Tak. Mesti berdoa perkara yang berkait dengan akhirat. Kalau nak campur dengan dunia tak ada masalah, tapi mesti ada akhirat. Lepas tu doa tu sama ada secara khusus disyaratkan mesti untuk orang yang ada depan kita, untuk hadirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Semula Allahumma ighfir lil mu'minin alladzina yahdurun fil masajid atau fi hadzal masjid. Tak, kita berdoa keampunan secara khusus untuk orang yang duduk dalam masjid ni. Tak. Tu kalau doa secara khusus mesti untuk orang yang ada. Ataupun gabung dengan orang luar tak ada masalah, tapi bila gabung tu dah tak jadi khusus lah. Okey. Jadi kalau nak doa secara khusus mesti untuk yang dalam ni. Tak boleh, ya Allah ampunkanlah dosa orang yang tidak datang ke masjid, ampunkanlah dosa mak ayah kami yang tidak datang ke masjid, ampunkanlah dosa isteri kami yang duduk di rumah sedang memasak, ampunkanlah dosa anak-anak kami yang sedang tidur. Tak boleh. Tak, kita doa untuk orang luar saja. Tak boleh. Jadi kalau nak secara khusus mesti yang hadir. Kalau secara umum tak ada masalah. Ya Allah ampunkanlah dosa seluruh umat Islam. Seluruh umat Islam tu termasuk orang hak mari ke masjid dan juga hak tak mari ke masjid. Bini kita ada, bini-bini kita, kalau ada 2-3 bini yang tak datang masjid, termasuk mereka, termasuklah kita yang datang masjid. Tu tak ada masalah. Kalau secara umum, kalau secara khusus mesti untuk yang hadir. Okey, kalau nak doa secara umum, tak. Dalam Busyarul Karim sebut malam yurid jami'a dzunubihim. Ya Allah ampunkanlah dosa semua umat Islam. Maksud dia apa? Ampunkanlah dosa semua umat Islam, tapi bukan semua dosa umat Islam. Ada juga dosa umat Islam tu diampunkan separuh, 3/4. Tak boleh doa Allah Ta'ala ampunkan semua dosa daripada semua umat Islam, tak boleh. Sebab apa? Itu doa yang mustahil. Apa yang mustahil? Kalau kita doa lagu tu tak menyebabkan tidak ada orang ada dosa dan menyebabkan tak ada orang yang akan masuk neraka daripada umat Islam ni. Sedangkan dalil memberitahu umat Islam ni ada yang ke neraka disebabkan dosanya. Tak. Tu. Boleh. Jadi kalau kita doa untuk ampun semua dosa daripada semua umat Islam, maka dia akan bermukhalafah dengan dalil yang lain lah, yang mengatakan orang mukmin ini, orang beriman ini juga akan masuk ke neraka dalam satu tempoh. Selesai dosa-dosanya barulah dimasukkan ke dalam syurga insya-Allah. Okey. Dan sunat kita doa sekali untuk orang perempuan lah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Dan berdoa untuk pemimpin kita sunat. Zaman Najib, Datuk Seri Najib, doa untuk Datuk Seri Najib. Zaman Mahathir, doa untuk Mahathir, doa sekarang Muhyiddin Yassin, doa sunat. Sebab kita nak pemimpin kita ni orang-orang yang baik. Kalau di Malaysia doanya khusus untuk pemimpin kita lah, waliul amr. Malaysia ni siapa dia? Raja. Tapi ulatul umur ni rasa lebih umum, makna dia sama ada raja ataupun PM ataupun pemimpin secara umum lah. Kita doakan kebaikan.
Tak. Tu. Wa juyushihim. Jangan kita suka kalau pemimpin kita je didoakan. Ni daripada parti saya. Jadi kita suka untuk apa? Amin kan. Tapi kalau parti orang lain kita na'udzubillah. Kita buat lagu ni. Minta tolong apa? Jadi mengabaikan sekali. Tak, kita doa kebaikan untuk semua orang. Untuk semua orang. Okey. Jadi sifat macam Nabi. Bila ditawarkan untuk hempak golongan yang membencinya, Nabi sebut apa boleh jadi keluar daripada tulang sulbi puak-puak ni orang yang menyembah Allah Ta'ala. Rahmatan lil alamin tu. Doa kebaikan untuk semua orang. Begitu bila sebut rahmatan lil alamin, jangan ingat kita ni orang politik. Tidak. Rahmatan lil alamin tu memang betul Nabi bersifat seperti itu. Malah sampai kaum kafir pun Nabi rahmah, kaum Islam pun Nabi rahmah. Boleh baca lah kisah dia. Kita jangan ikut orang tak tentu hala. Kita kena baca, mengaji sendiri, bertalaki, supaya kita tahu, tak jadi pak turut. Boleh? Begitu. Islam ni dia tegak atas ilmu, bukan dia ikut orang tu, ikut orang ni tanpa belajar. Orang ni sebut A, kita A, orang ni sebut B, kita B. Tak. Islam bukan lagu tu. Islam dengan dalil, dengan hujah, dengan burhan. Dan doa untuk kita punya tentera sunat juga. Okey, selesai kat situ. Kita berhenti dululah. Lepas tu kita sambung syarat dalam episod seterusnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.